Okay, alright. So back to this question. So adakah yang cikgu cerita tadi merujuk kepada soalan ini? So soalan ini dia cakap tentang arca reflex. Dia cerita tentang tindakan reflex. So kalau tindakan reflex ataupun reflex action ni adakah dia tindakan terkawal? Jawapan dia adalah tidak. Tindakan reflex dia jatuh di bawah tindakan luar kawal. Maksudnya kita tak boleh kontrol tindakan luar kawal. Otak kita tak boleh kontrol. Kenapa pula otak kita tak boleh kontrol? Mungkin salah satu reason dia adalah kerana situasi tersebut memerlukan tindakan yang cepat. So kalau nak tunggu kita fikir, contoh macam Ayub tadi kan, nak fikir nak ambil buku tu, nak ambil ke tak nak, ambil ke tak nak, macam awak kan nak belajar, belajar ke tak nak, belajar ke tak nak, lama nak fikir. So untuk tindakan reflex yang kita, contoh kita berada dalam situasi bahaya, nak selamatkan diri, nak elakkan kemalangan, so takkanlah nak tunggu otak berfikir. That's why kita kena ada tindakan luar kawal, dinamakan sebagai tindakan reflex. Dia pantas dan cepat. Kenapa dia pantas dan cepat? Sebab tak melibatkan otak untuk berfikir, untuk menginterpret maklumat tersebut dan juga untuk melakukan untuk memberikan persepsi. Okay, so untuk soalan ini yes, dia bercerita tentang tindakan reflex. Okay, alright. So cikgu nak buat explanation dulu, lepas tu baru kita go through soalan, okay? So ini yang tadi tu kita belajar. Okay, right. So cikgu pergi kat bawah. Okay, so kalau perasan tadi, kalau kita bercerita tentang tindakan terkawal, dia ada involvement otak. Kalau tindakan luar kawal, kalau tengok kan perjalanan dia, contoh Ayub tadi, ni tangan Ayub. So tangan Ayub ni dah keluar dan tangan Ayub ni nak pergi ambil lah bunga ros yang dia nampak tadi. Tetapi bunga ros yang didapat tadi tu, bunga ros yang dekat bahagian batang ni ada duri-duri, betul tak? Kan, bila ada duri and then dia tersentuh, apa yang berlaku adalah reseptor dekat bahagian tangan ni, dia ada reseptor sakit yang akan mengambil maklumat, sakit macam tu. Okay, dia ada reseptor apa? Reseptor sakit ataupun pain receptor. Okay, so by the time Ayub pegang dan tangan dia terkena duri tersebut and dia rasa sakit, which is reseptor sakit lah yang terima rangsangan tersebut, maka maklumat tentang sakitnya, macam tu, sakitnya tu akan diterima oleh reseptor sakit dan reseptor sakit akan mencetuskan impuls maklumat lah. Sakitnya tu akan dijadikan dalam bentuk impuls saraf, iaitu dalam bentuk elektrik tu kan, electrical impulse, dan mengandungi maklumat tentang sakitnya. So sakitnya tu, impuls saraf tu, dia akan melalui cara yang sama, melalui neuron deria, okay, sensory neuron, lalu. Cuma sekarang ni dia tak pergi ke otak, tiada laluan ke otak, sebab benda ni adalah tindakan yang memerlukan cepat action dia. So kita akan terus hantar, okay, daripada neuron deria, maklumat sakit terus dihantar pergi ke neuron geganti, and then daripada neuron geganti akan terus pergi hantar ke neuron motor. So neuron motor dia record sakit tu kan, sakit terus pergi ke effector. So siapa effector dalam kes ini? Effector dalam kes ini adalah otot dekat bahagian jari. Apa yang otot bahagian jari buat? Otot tersebut akan meregang dan tangan akan ditarik menjauhi duri. Itu kisah dia. So kalau perasan untuk tindakan terkawal, okay, so untuk tindakan terkawal dia melibatkan otak untuk berfikir, tapi kalau untuk tindakan luar kawal dia tak melibatkan otak untuk berfikir dan laluan dia adalah seperti ini. Okay, alright. So bila sebut tindakan refleks, terus ingat dia adalah tindakan luar kawal, dan tindakan luar kawal melibatkan otot rangka. Contohnya adalah benda-benda macam ni lah. Contoh lain, kalau katakanlah dia tak letak jari ni pegang benda tajam, dia kata benda panas, contoh cherry elektrik ke, dia terpegang api ke, so semuanya menggunakan konsep yang sama. Okay, alright. So settle kat sini. Okay, lupa pula soalan kan. Okay, kat soalan tadi, jom kita tengok soalan. So sekarang soalan ni tanya, penyataan manakah benar? Benar dalam rajah 16. So A dia kata J tu apa? Ni J kan. So dia kata
kita tak label-label kan? Jomlah kita label sekejap. Cik Padang ni. Kita label-label ya. Kita kena kenal gambar rajah ni. Nak kena faham soalan ni apa benda. Sekejap Cik Padang. Cik Padang semua. Padam. Kenapa macam kecil sangat dia punya ni? Okay, tak apalah. Padam. Okay, right. So, cikgu zoom kat sini. Tak boleh zoom sangat. Okay, tak apa. Okay, benda lah ni. Tak nak lah. Warna apa Warna merah lah. Okay. Macam lawak dekat sini kan. Cikgu bayangkan awak dekat sini lah. Okay, right. So, kita start dulu dengan M. So, kalau tengok kat sini, dia kata tunjuk pula. Cuba tengok arrow Arrow ni tunjuk perjalanan dia ni. And then dia hantar pergi ke sini, ke K. And then daripada K dia hantar pergi ke J. Tengok arrow. And daripada J pergi ke N. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya adalah perjalanan impuls tu bermula daripada M. Yang mana jari tu terkena jarum, betul? So, reseptor sakit dekat jari ni akan terima sakit. Tadi you cakap kan? Sakit, dia hantar melalui neuron deria. Okay, which is L adalah neuron deria. Dan daripada neuron deria dia akan terus hantar pergi ke K. K adalah neuron geganti ataupun interneuron. So daripada neuron geganti terus hantar pergi ke J. J apa? Neuron motor. So neuron motor terus hantar pergi ke otot rangka ataupun effector. So ini adalah effector. So apa effector buat? Effector iaitu jari. Okay, jari tu dia akan contract dan menjauhi jarum. So N adalah effector. Okay, so sekarang soalan dia. Manakah pernyataan benar? Okay, dia kata J menerima impuls terus dari L dan membawanya ke N. J, mana J? Ni dia kata J. Allahu Akbar, kenapa dia gelap? Okay, right. So dia kata J, dia terima impuls direct daripada L dan membawa ke N. Salah. Kan ada. Ini, kalau pernyataan ini sesuai untuk sentakan lutut. Sentakan lutut, yes. Dia memang dapat impuls direct daripada L. J ni dia terima impuls direct pada L dan terus hantar pergi N. Itu sentakan lutut. Tapi silap untuk benda lah yang ini, soalan yang ini kita ada K, interneuron, neuron keganti. Okay, so A salah. B, L memindahkan impuls ke M dari sistem saraf pusat. L memindahkan impuls ke M, mana M kita? Ke M melalui sistem saraf pusat. Ni lagi salah. Salah konsep. C, kadar pengaliran impuls melalui K meningkat. Okay, kadar pengaliran impuls melalui K meningkat. Maksudnya apa? Dia nak cakap kat sini, kadar penghantaran maklumat melalui sinaps meningkat. Okay, kadar penghantaran maklumat melalui sinaps ni dia hanya akan meningkat kalau ada pengaruh dadah. Ada pengaruh drugs, ubat ke, stimulan ke. Barulah penghantaran tu sama ada boleh inhibit, stopkan atau dia akan jadi lagi banyak macam tu. Okay, so C is not relevant. And definitely jawapan dia D, iaitu N menyebabkan jari dapat bertindak. Betul lah, sebab N adalah otot rangka. So kalau otot rangka mengecut, betul tak jari tu baru dapat dialihkan? Kalau otot rangka ni dia tak bergerak, dia tak function, dia tak mengecut, tak mengendur, tak apa, betul tak jari tu tak dapat buat apa-apa juga? Kan? Betul kan? Right. So that's why jawapan dia adalah D. Tada! Senang soalan ni kan? Yay! Okay, alright. So, nak cerita ke pasal sentakan lutut? Kalau nak, nanti cikgu cerita, okay? Alright. So, all the best everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.